Tengok dalam kisah Nabi Yusuf, bila dia nak jadi beraja selepas tu, menteri di Mesir, apa dia cakap? 7 tahun kamu akan berhadapan dengan musim pertanian yang bagus. Cantikkan pertanian, simpan elok-elok selama 7 tahun. Kalau kamu nak makan pun sikit-sikit sudah, yang lain kamu simpan. Buat persiapan untuk 7 tahun yang akan datang. Cara nak simpan dia ialah gandum tadi simpan dengan tangkai sekali. Tuan-tuan, ni kisah apa ni Ustaz? Kisah Nabi Yusuf lah. Tahulah kisah apa? Kisah pertanian. Kisah pertanian disebutkan oleh Allah di dalam surah Yusuf, bagaimana pertanian begitu hebat. Yang kedua, apa yang Allah nak cerita? Tentang proses ekonomi. Bahawa ekonomi itu tidaklah akan berada pada satu tahap yang statik. Maknanya kalau berkembang je. Kalau dia jatuh saja. Ekonomi sekejap dia elok, sekejap dia turun. Sekejap dia elok, sekejap dia turun. Di sini digambarkan bahawa ekonomi kamu, cuaca kamu, faktor yang menjatuhkan ekonomi kamu, dia bergerak dalam rangka 7 tahun. 7 tahun ekonomi cantik. Tapi ingat, mungkin selepas ni ekonomi kamu tidak cantik. Tuan-tuan yang saya hormati, orang menganggap bahawa ini bukannya ada apa-apa, semata-mata kisah. Tapi kalau orang mengkaji Al-Quran, subhanallah, tabarakallah, kita menolak pertanian. Kita tak suka pertanian. Universiti pertanian pun tukar nama. Punya tak maunya pertanian. Dulu ada agak universiti pertanian. Lah tak ada. Tukar habis lah. Dia kata kita nak jadi maju. Kita nak maju 20-20. Alah 20-20 maju tak mana. Mai abang mai. Kita nak jadi negara industri. Lah di mana industri? Tuan-tuan nak makan apa? Abang kat saya nak makan apa lah sekarang ni? Kalau ada beras tu boleh makan lagi. Kalau ada pokok boleh makan lagi buah dia. Kalau ada kebun boleh makan lagi. Kalau ada dusun boleh makan lagi. Kalau ada kebun pisang boleh makan lagi. Kalau ada kebun jagung boleh makan lagi. Tapi orang tak nak ikut Quran. Kita nak jadi maju. 20-20. Balon 20-20 tuan-tuan. Tanah bendang tukar jadi kelang. Tukar habis status syarat tanah semua. Lah tuan-tuan nak makan apa? Ada je makanan berlambak Ustaz. Memang berlambak pasal stok masih ada. Lah kita ada PKP, lepas ni kita tak tahu apa PK apa pula, fikir sendiri lah tuan-tuan. Bila PKP, kita tak boleh buat kerja. Orang tak boleh turun bendang, orang tak boleh turun kebun. Maknanya proses nak menghasilkan makanan dah tak ada. Apa susah Ustaz? Kita beli pada Thailand. Depa ingat, tuan-tuan ingat depa nak jual kat kita ke? Depa pun Covid. Kita boleh beli kat Myanmar Ustaz. Depa pun Covid. Kita boleh import daripada China Ustaz. Lagi depa tak jual. Rakyat depa 1 bilion. Tuan-tuan nampak ada Quran sebut jangan lupa pertanian. Dan kita hari ini dilekehkan tentang pertanian. Takkan mengaji pandai-pandai buat kebun, leceh nampak bahasa tu. Kalau mak tahulah nak kerja kelapa sawit ni denoi, mak tak hantar mengaji universiti. Dah mengaji universiti tinggi-tinggi, lah dah buat bendang tu. Tu dah pegang komputer. Pok suruh dalam cakap. Mai kawan ni pula jual bangah oi. Buat benda pun tak mana nak dapat. Jual lah 2-3 relong tu dapat 4-50 ribu. Nah malam bangah oi. Pak ngah jual dapat 70 ribu. Pak lang jual. Pak mik jual. Tok lang jual. Tok ngah jual. Lama-lama habis. Lah nak makan apa?
Sebab itu bila manusia dah tak ada makanan, bila manusia sampai pada satu tahap makanan dah tak ada, masa tu Dajjal mai. Hampa nak makan? Hampa lapar? Hampa kebulung? Aku ada makan. Nak mengaku aku Tuhan dulu. Perancangan tu hebat. Quran dah bagi tahu pada kita dah. Cantik punya tuan-tuan. Tapi sayang, kita melihat bahawa pertanian itu adalah lemah. Tak boleh maju. Dia lupa Australia, negara pertanian. Elok aja. Dengan penternakan dia, dengan pertanian dia. Belanda, elok aja bertani dia. Thailand, negara pertanian, elok aja. Tak jadi miskin papa kedana pun Thailand tu. Berapa banyak negara yang menjadikan pertanian. Elok aja tuan-tuan. Tapi bermula tahun 80-an kita tukar daripada pertanian ni mai kepada industri. Akhirnya bila kelang lingkup, tokek kelang balik ke negeri dia, tinggal kelang terbengkalai. Dengan sisa toksik di situ, dengan segala bahan kimia ada di situ, melempak di sungai. Kita pula tuan-tuan, duk minum air tercemar, tak boleh minum. Duk tunggu air hujan sekarang ni. Sungai jadi kotong, apa jadi kotong, ikan segala mampuih belakang. Tapi orang tak nampak ini Quran cakap. Bukan saya menentang industri, saya tak menentang industri. Tetapi jangan diabaikan terus pertanian. Jangan ditukar status dan tajuk tanah, ditukar semua pada industri. Maka mulalah pada masa itu kita bercakap tentang pencemaran. Mulalah kita bercakap tentang toksik. Mulalah kita bercakap tentang sakit. Mulalah macam-macam penyakit sampai kerana bahan kimia yang datang banyak. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala sebut pada kita dalam kisah Nabi Yusuf. 7 tahun. 7 tahun kata Allah. Cari jalan, tanam elok-elok. Buat persiapan. Dan simpan makanan kamu elok-elok. Pada masa itulah tuan-tuan, raja kata, siapa di kalangan kamu ni hak boleh jaga benda ni? Yang nak uruskan pertanian. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana jenis bertani yang boleh simpan untuk 7 tahun? Macam mana mereka punya sistem makanan yang mereka simpan 7 tahun boleh tahan, rakyat tak kebulur. Dan tuan-tuan baca dalam sejarah, dalam kisah tu, anak Nabi Yaqub datang daripada negeri lain, pergi ke Mesir sebab nak ambil gandum. Negeri kami tak ada gandum dah. Bawa segala tukaran sistem barter. Apa yang ada dalam rumah daripada emas, tembaga semua, bawa langguni, jom tukar dengan gandum. Tukar dengan gandum tuan-tuan. Berapa banyak untung Raja Mesir pada masa itu. Kerajaan Mesir pada masa itu. Berapa banyak untung tuan-tuan. Bawa segala benda, bawa segala barang berharga. Bukan setakat keluarga Nabi Yaqub saja. Semua orang datang tuan-tuan. Nak dapatkan gandum daripada luar, daripada Mesir. Tolong bawa makanan. Tolong bawa tukaran. Tolong bawa benda yang berharga. Emas buat mari, perak buat mari, kita tukar. Allah tuan-tuan. Nak dapat gandum untuk dimakan. Kalau kita bandingkan zaman sekarang. Kalau kita banding zaman sekarang lah. Hang nak dapat gandum, hang nak dapat makanan, boleh. Hang nak tukar dengan apa? Agak-agak kalau tuan-tuan tukar dengan handphone, pegawai tu ambil. Tak ada apa. Handphone 3 sekupang. Agak-agak orang ambil. Agak-agak ni saya tak ada apa, saya bagi baju. Baju ni waktu senang tu beli kat Aeon sebelah tu 700 selai. Agak-agak tuan tu ambil. Agak-agak dia ambil tuan-tuan. Yang hari ni yang kita jadi bangga sangat apa dia? Dengan handphone kita, dengan pakaian kita, habis beribu-ribu ni. Dah, yang mereka bawa pada masa itu tembaga. Yang mereka bawa itu ialah emas. Tuan-tuan nampak tak? Pelaburan yang paling bagus sekali ialah emas. Hari ni orang nampak.
Mah duk ada berapa ratus ringgit sekilo. 1,000, 100,000, 200,000 tuan. Segram 200 ringgit lah, latah 300. Berapa ramai kita hak simpan mah? Kata saya ada tak 2 batang. Pi kedai Pak Long. Dulu kita menghabiskan duit terlalu banyak dengan handphone. Orang buat keluar 5, kita 5. Orang keluar 6, kita 7. Orang buat keluar 7, kita 9. Orang buat keluar 12, kita 13. Duit kita saja beribu dah habis kat menatang ni. Belum masuk lagi motor. Daripada EX5, Bersefai, Y suku, Y3 suku. Cuba tengok kereta kita. Kita habis daripada sport rim sampai exhaust. Habis gila-gila punya. Duit banyak. Senang. Bumbung tak ada bumbung. Dia tebuk. Buat keluar kepala anak dia petang-petang. Saja tuan-tuan tebuk. Pasal apa? Saja duit banyak. Bawa anak-anak dia, isteri dia berdiri atas kereta. Anak dia pun berdiri atas kereta. Berapa ribu habis pakcik? 3,000 saja. Tak ada apa nak buat. Lah bocok untuk kereta dah. Kereta ke payung pula. Sebab tu tuan-tuan, Quran dah sebut tolong simpan emas. Jaga benda yang berharga. Orang tua-tua kita dulu tuan-tuan, mati-mati ni ada barang emas kat tuan-tuan ni. Hak tu barang emas kita duk gadai lah ni. Sebab tu adik-adik, anak-anak muda yang ada ni, jom kita buat pelaburan. Baru ni saya cakap pada KWSP. Dah sampai dah masa dia KWSP membuat pelaburan emas untuk pencarum dia. Pencarum masuk setiap bulan 200. Beli emas 200 1 gram contoh dia. Tengok harga naik sikit 280 jual. Masa tu juga dapat untung. Bayangkan tuan-tuan, perniagaan emas. Ni kisah Nabi Yusuf dalam Quran dia cerita. Bagaimana nak menghadapi situasi ekonomi akan meleset, pertanian akan tak ada. Pada masa itu orang semua pakat mencari makanan. Orang pada masa susah dia akan cari makanan, dia tak akan cari handphone. Orang tengah lapang tuan-tuan jarang makan handphone. Jarang tuan-tuan dia makan plastik. Hari ini kita segala kelang kita nak buat, makanan kita tak buat, pertanian kita tak jaga. Sedangkan baik siapa pun tuan-tuan dia akan cari makanan. Dan kata Allah, selepas 7 tahun waktu susah, kata Allah, akan datang waktu senang pada kamu, hujan mencurah-curah pada kamu, sampai kamu boleh petik buah-buah anggur. Subhanallah tuan-tuan. Kalau kita faham Al-Quran bukan daripada sudut hanya membaca saja. Al-Quran menerangkan kepada kita apa yang patut dibuat dan apa yang kena buat persiapan untuk di dalam dunia. Apatah lagi persiapan kita nak menghadapi kematian. Bersiapan untuk berhadapan dengan akhirat itu tuan-tuan.